Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah video respon saya kepada beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Malaysia. Kita tahu juga Selangor berapa lama minta vaksin. Ada yayasan minta vaksin. Tak usahlah temberang bagi alasan. Yang kita tahu ada yayasan dari bulan Mac. Tak ada jawapan. Yayasan yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar itu adalah Seka Foundation yang dipelopori oleh seorang ahli perniagaan yang bernama Datuk Vinod Seka. Dan setelah kita semak surat yang dihantar oleh Vinod Seka ataupun Seka Foundation, saya dapati bahawa memang tidak ada apa-apa urusan yang telah dibuat oleh Seka Foundation dengan syarikat Sinovac, iaitu vaksin yang kononnya diberi sebagai sumbangan oleh Seka Foundation. Namun demikian, saya telah berhubung dengan Seka Foundation dan sekali lagi memberi peluang kepada mereka untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya adalah sahih dan mereka dapat memberi sumbangan tersebut. Tetapi setakat ini, belum ada apa-apa bukti lagi daripada pihak Sinovac yang Seka Foundation telah membuat tempahan untuk vaksin yang nak diderma. Vinod Seka adalah sahabat baik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar. Kemudian sekarang Pulau Pinang 2 juta nak disediakan. Saya rasa isu sumbangan negeri Pulau Pinang dah saya jawab semalam. Namun demikian, saya telah memaklumkan kepada Yang Berhormat Ketua Menteri, kalau sekiranya sumbangan itu memang sahih dan masih lagi ada dan penerima sumbangan itu masih lagi rela untuk menampil memberi sumbangan tersebut, kita akan bagi kebenaran untuk sumbangan tersebut dilaksanakan kepada negeri Pulau Pinang. Kita tidak mahu menghalang mana-mana negeri menerima sumbangan mahupun membuat perolehan vaksin sendiri. Semua pembelian mesti harus Pharma Niaga. Ya, saya tak ada masalah. Pharma Niaga dah bawa jutaan. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, semua melalui mereka. Tuduhan Datuk Seri Anwar yang mengatakan bahawa semua pembelian dibuat melalui syarikat Pharma Niaga termasuk Pfizer, Sinovac, AstraZeneca adalah tidak benar sama sekali. Pembelian Pfizer dibuat melalui syarikat Pfizer Malaysia. Pembelian AstraZeneca dibuat melalui 2 kaedah. Satu iaitu kemudahan COVAX yang dikendalikan oleh WHO, World Health Organization, dan yang kedua terus melalui AstraZeneca Malaysia. Jadi tuduhan menyatakan bahawa segala-galanya melalui Pharma Niaga adalah tidak betul. Pharma Niaga hanya mengendalikan pembelian melalui syarikat Sinovac ataupun daripada syarikat Sinovac. Perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat asas yang telah pun saya jelaskan beberapa kali, termasuklah kepada Jawatankuasa Kira Wang Negara ataupun PAC, di mana ada wakil daripada parti PKR dan juga daripada semua parti yang ada di situ. Jadi itu adalah satu tuduhan yang palsu, yang tidak benar dan saya harap dapat diperbetulkan. Tetapi dalam keadaan krisis, bagilah ruang orang nak beli. Kerajaan boleh jimatkan belanja. Tetapi nak kawal semua, nak tamak halau berkuasa, nak tunjuk mereka itu berkuasa. Kita tidak mengawal semua. Kita bagi keutamaan pembelian kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Segala perolehan kerajaan persekutuan mestilah didahulukan. Selepas itu, sesiapa yang ingin membeli daripada mana-mana syarikat vaksin yang telah menerima kelulusan daripada NPRA adalah bebas untuk melaksanakannya. Di sebahagian besar negara di dunia, program imunisasi kebangsaan diutamakan, ya, dan di mana-mana negara maju pun jarang sekali kita melihat ada pasaran vaksin swasta yang dibangunkan awal dalam program pemberian vaksin ataupun imunisasi. Ini adalah kerana kita nak mengutamakan fasa 2 sekarang, iaitu warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik dan juga golongan OKU. Jadi tuduhan Datuk Seri Anwar yang mengatakan bahawa kita nak kawal segala-galanya adalah tidak adil dan tidak benar. Kalau nak jaga rakyat, bukan masanya Pharma Niaga nak monopoli sekarang.
Walaupun saya setuju peringkat awal, sudah, saya tidak mempersoalkan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Pharmaniaga tidak monopolikan bekalan vaksin. Pharmaniaga hanya kendalikan vaksin yang dibekalkan oleh syarikat Sinovac daripada negara China. Vaksin Pfizer dan vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang dibeli terus daripada syarikat-syarikat tersebut. Saya tak pasti macam mana nak terangkan perkara ini dengan lebih jelas untuk pemahaman Datuk Seri. Saya pun hubungi juga kawan-kawan saya termasuk di negara China. Apakah boleh bawa? Ya. Jawabnya yes. Apakah mesti melalui satu syarikat? Jawabnya tidak. Saya nak jelaskan kepada Datuk Seri bahawa bagi setiap vaksin mesti ada local product registration holder ataupun seorang ataupun satu syarikat tempatan yang membuat permohonan kepada MPRA bagi mendapat kelulusan untuk vaksin tersebut. Bagi syarikat Sinovac, pemegang product registration holder adalah syarikat Pharmaniaga, syarikat kerajaan di bawah ataupun dimiliki oleh lembaga tabung angkatan tentera. Jadi nak mengatakan bahawa ia tidak perlu melalui satu entiti sahaja adalah tidak benar. Setiap satu vaksin mestilah melalui satu product registration holder. Ini adalah undang-undang, Datuk Seri. Ya, tetapi China ada vaksin yang lain. Contoh, China ada vaksin Sinopharm. Dan sekarang ini ada beberapa pihak tempatan yang ingin mendaftar vaksin Sinopharm ini, dan kita terbuka kepada mana-mana pihak yang mempunyai keupayaan dan juga maklumat data klinikal untuk mendaftarkan vaksin Sinopharm dengan NPRA. Itu tidak perlu melalui Pharmaniaga. Itu bolehlah siapa-siapa yang lain yang ingin cuba bawa masuk vaksin tersebut boleh daftar dengan NPRA. Apakah harganya setinggi yang ada sekarang? Tidak. Kita boleh kenal pasti harga yang lebih murah daripada yang ditetapkan. Berkenaan dengan harga yang berhormat Datuk Seri, saya telah bentangkan harga semua vaksin yang diperolehi oleh negara kita kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC di Parlimen. Saya telah tunjuk kontrak dan juga butiran pembelian vaksin kita kepada ahli-ahli PAC, termasuklah ahli daripada PKR. Dan saya ingin maklumkan kepada Datuk Seri bahawa harga yang kita telah beli itu adalah harga yang wajar dan harga yang berpatutan. Saya, kalau sekiranya Datuk Seri ada berhubung dengan rakan di negara China dengan maklumat tertentu dan sebagainya, Datuk Seri boleh kirimkan kepada Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin untuk kita sahkan sama ada betul ataupun tidak. Sudah pasti saya yakin Datuk Seri sentiasa berhubung dengan Presiden Xi Jinping. Bila ada persoalan tentang harga, sebab itu rahsia daripada awal. Berapa jumlah? Tak ada. Berapa harga? Tak tahu. Bila? Disebutlah bulan ke bulan. Datuk Seri, saya agak keliru di sini. Sebab jumlah segala-galanya telah dibentangkan dan harga pun saya telah bentangkan kepada PAC, iaitu badan yang bertanggungjawab untuk melihat kepada perbelanjaan negara kita. Jadi hari itu saya jemput Datuk Seri datang kepada taklimat program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk semua ahli parlimen, di mana soalan-soalan terperinci telah pun ditanya. Datuk Seri tak datang. Dan hari ini Datuk Seri buat video yang tular, yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, yang palsu dan yang jelas menunjukkan kecetekan pemahaman Datuk Seri berkenaan dengan isu ini. Siapa boleh beli? Sektor swasta masa inilah. Sektor swasta yang untungnya bilion ringgit. Staf dia, pekerja dia di ladang dan di kilang puluh ribu. Dia bayarlah. Dia beli, dia bayar. Yang kerajaan nak pertahankan mesti bayar semua, buat apa? Apa kepentingannya? Nak kontrol sebab apa? Buka ruang. Biar orang dapat kemudahan sebanyak mungkin untuk dapat vaksin. Sektor swasta sudah pun bermula berbincang perkara ini dengan pihak BT.
Dan apabila kita memulakan program vaksinasi kita bagi fasa 3, iaitu rakyat keseluruhan, kita juga akan buka vaksinasi kepada industri. Dan ini akan dipercepatkan dengan kerjasama daripada syarikat-syarikat besar yang akan terlibat dalam program imunisasi. Jadi perkara ini pun sudah berada dalam rancangan kita. Cuma Datuk Seri, kita nak selesaikan dulu warga emas yang sekarang ini divaksinasi. Dan saya percaya dan yakin apabila bulan Jun datang nanti, kadar vaksinasi kita akan meningkat dan kita akan dapat percepatkan lagi pemberian vaksinasi kepada penduduk di Malaysia. Walaupun saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas segala isu yang telah dibangkitkan, tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Datuk Seri, apabila membuat sebarang tuduhan, biarlah tuduhan itu betul, biarlah tuduhan itu berdasarkan kepada fakta, biarlah tuduhan itu ada asas. Jangan buat tuduhan yang tidak ada asas sama sekali. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.